Bismillah. Testing 1 2 3. Wahid Isnin Salasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikut sama saya kita baca niat menuntut ilmu Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wal muzakarata wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya hanan ya mannan ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fatan qariba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an mu'allimina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Baik, insyaAllah. Siapa nak kongsi saya punya ni? Ahmad bin Syadan. Okey, baik. Kehidupan baginda sebelum diutuskan sebagai Rasul. Ini bab berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah yang orang Melayu selalu kata, tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga untuk mengenali Islam. Kita tak boleh mengenali Islam melainkan melalui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia punya lain tak apa-apa kuat lah. Kejap dia masuk je, dia tak masuk. Tak apalah. Yang penting okey. Baik. Kehidupan baginda sebelum diutuskan sebagai Rasul. Apakah perkara poin penting apabila kita menyebut tentang Rasulullah SAW? Perkara yang paling penting sekali ialah kehidupan Nabi SAW itu semuanya akhlak. Sebab tu kita dalam Islam, kita takkan mengenali baginda Nabi SAW seperti mana sejarah Nabi-Nabi yang lain. Nabi Soleh ke, Nabi Lut ke, Nabi Ismail ke, Nabi Ishaq ke, Nabi Yaqub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Hud. Tidak ada seperti sirah Nabi SAW. Kerana sirah Nabi SAW itu bukan sejarah yang hanya sekadar kisah tentang hidupnya. Macam mana hidup Nabi SAW. Kaya ataupun miskin, ataupun senang ataupun susah. Tidak. Sirah Nabi SAW adalah akhlak. Sebab itu Nabi SAW sendiri menegaskan kepada kita siapa dia. Nabi kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kata ulama hadis ataupun ulama sirah, Nabi SAW kata liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya akhlak ada tak? Ada. Sebab menyempurnakan akhlak, maknanya akhlak tu ada. Tapi bagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, itu yang menjadi suri teladan. Itu menjadi contoh untuk kita sebagai umat Nabi SAW. Umat Nabi yang terdahulu, dia tidak ada follow Nabi dia. Dia tahu Nabi dia diutuskan mengajar ilmu tauhid, maknanya akidah, iktikad, kepercayaan kepada Tuhan. Tapi tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW datang kepada kita untuk mengajar akhlak dan untuk kita meniru apa yang dibuat. Itu yang hari ini orang sebut Al-Quran Sunnah tu. Al-Quran Hadis. Baik.
dalam Al-Quran, apa topik penting Allah SWT sebut tentang Nabi SAW? Apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat ni ataupun kepada golongan ni yang mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasul. Betul? Itu para nabi alaihi wassalatu wassalam, dia diutuskan kepada umatnya untuk mentauhidkan. Maksudnya untuk memberitahu kepada mereka tauhid, akidah. Tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah SWT memanglah tauhid, mengajak manusia kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada satu lagi, iaitu follow him. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, ni umat yang kata dia cinta Allah, cinta Rasul. Tak ada umat sebelumnya melainkan mereka mengaku mereka cinta Allah. Semua umat terdahulu semua kata cinta Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ajar supaya beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah. Umat Nabi Isa beriman kepada Allah, cinta kepada Allah. Walau bagaimanapun telah diubah. Ni hari ni manusia ini banyak berubah. Waktu tadi saya berbual dengan Cik Nazri tadi. Dia kata, Ustaz, betul ke hadis Nabi SAW, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat melainkan orang yang datang menunaikan ibadah haji, umrah, di antara sebabnya ialah bisnes. Betul? Memang Nabi SAW dah sebut. Sebab tu kita tengok hari ni, tak percaya tanya dengan orang travel. Travel hari ni sebenarnya dah main duit dengan kita. Minta maaf cakap, siapa orang travel, siapa bawa travel, kalau saya tipu, cakap betul-betul. Anda telah gunakan siapa yang ada, sekarang ni orang travel kata, siapa yang ada link, maknanya connection kuat dengan kerajaan Arab sana, lagi sedap dia main duit. Lagi sedap dia main duit. Kita ni hari ni kita ikut je lah. Oh, harga dah naik. Ni. Sebenarnya yang untung ada golongan yang untung. Betul tak? Bersama dengan saya tak? Dunia hari ni peperangan, kita tengok peperangan. Tahu tak, peperangan ni sebenarnya di sebaliknya ada orang yang untung. Kalau takkan dia jual senjata. Betul tak? Senjata tu mana nak dapat untung? Mestilah dia gunakan strategi. Macam mana orang nak ambil dia punya senjata? Mesti dia gunakan peperangan. Dengan peperangan, dia akan jual senjata. Tapi soalan, adakah senjata yang diberikan pada orang yang dijual tadi, kerajaan yang dijual tadi, itu senjata yang sebenar? Maknanya, senjata dia bagi semua? Ke dia ada simpan senjata yang common? Sama juga penyakit. Penyakit ni takkan ada. Habis yang kita pakai mask tu, ingat tak ada duit ke? Tak ada keuntungan kat duit ke? Ubat-ubat yang ada ni semua, yang kita dapat semua. Tengok musim Covid, berapa banyak ubat keluar. Bukankah ada keuntungan di sebalik tu? Sama je. Sebab tu Nabi SAW kata, betul apa yang Nabi kata? Sadaqah Rasulullah SAW. Nabi kata takkan berlaku kiamat melainkan dunia ni banyak berubah. Siapa ikut follow saya punya Facebook, saya keluarkan hari ni kekurangan minat para penuntut ilmu belajar agama di antara tanda-tanda hari kiamat. Kita tengok Mahat Tahfiz hari ni, kebanyakan Mahat Tahfiz hilang anak murid. Ada yang 70 jadi 50. Ada 40 jadi 30. Kemana dia pergi? Wallahu alam. Tapi nak ceritakan, kekurangan penuntut ilmu tu adalah di antara sebab perubahan. Kita akan berubah. Sebab tu dunia hari ini dia akan berubah.
dia ada berubah dua. Sebab tu saya sebut tadi, akhlak. Nabi SAW bawa akhlak. Sebab tu nak tak nak, akhlak ni kena follow sampai hari kiamat. Dia tak ada. Dia tak ada orang kata, okey, tahun 2020 ni dah tak payah sabar. Tahun 2020 ni tak payah berjimat cermat. Tak ada. Ada. Dia tetap ada. Benda tu tetap ada. Tapi manusia nak ikut ataupun tak. Dalam bab fiqh, dalam bab adab, dia ada bab apa dipanggil? Allahumma selamat. Bab iaitu menahan menahan kemarahan. Maknanya marah. Sehingga kan Nabi SAW kata apa? Nabi kata, siapa paling gagah? Siapa paling gagah? Oh, sahabat kata, oh yang paling gagah ni yang paling kuat bergaduh. Maknanya dia mutarakim, peninju. Dia adalah peninju. Lalu Nabi kata, kalau dia peninju maknanya dia tak kuat. Kalau dia peninju maknanya dia bukan gagah. Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana pula yang maksudnya gagah tadi? Nabi kata gagah itu adalah orang yang boleh menahan marah ketika mana dia marah. Sebab apa? Sebab orang yang berani, orang yang berani ataupun orang yang gagah itu ialah orang yang dia sebenarnya boleh mengawal keadaan. Dia bukan semuanya emosi, semuanya fanatik, semuanya garang. Dia ada kala dia garang. Dia ada kala dia menahan kemarahan. Tapi orang yang nak menahan marah tu ialah orang yang paling sabar, kata Nabi SAW. Walau bagaimanapun, di dalam makna sabar tadi, Rasulullah tak kata tak boleh. Tak boleh lah kalau macam orang kacau bini kita pun kita, wah sabar. Sabar tak. Itu kata Nabi dayus. Dayus. Seorang anak perempuan dibawa ke hulu hilir. Pergi kerja, pergi pejabat mana ke, tapi yang bawanya jantan mana, belum ada belum ada tali pernikahan. Tiba-tiba dibiarkan. Bapa apa tu? Nabi kata dayus. Membiarkan. Maknanya ada kalanya kena marah. Ada kalanya kena tegur. Ada kalanya kena nasihat. Tapi ada kalanya diam lebih baik. Tu akhlak. Sebab tu Nabi SAW kata, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tengok. Kehidupan baginda sebelum diutuskan sebagai Rasul. Pertama sekali, kita akan lihat riwayat-riwayat yang sabit berkenaan kehidupan baginda SAW. Pertama, dia nak ceritakan apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW sebelum Nabi diutuskan. Ataupun sebelum Nabi lahir. Tengok. Baginda dilahirkan daripada keluarga terbaik di kalangan keluarga Arab, iaitu Bani Hashim. Okey. Kat sini poin dia nak kata apa? Dalam manusia ni, semua manusia, semua golongan manusia, dulu zaman Arab dia ada apa? Dia ada nama dia Qabilah. Qabilah ni mana puak. Kumpulan. Bangsa. Kaum. Sebab tu kita hari ni, kalau ada orang cakap, kita mesti perjuangkan agama. Baik. Kenapa dalam Islam ada bab kaum? Ada bab bangsa? Nak menunjukkan kat sini, bangsa dan kaum itu juga perlu dipelihara. Kalau tak pelihara, habis apa yang jadi kaum tu? Apa yang jadi bangsa tu? Bangsa tu hilang identiti. Sedangkan Nabi SAW sendiri bangga dengan Nabi punya kaum. Andai katalah, kalaulah Islam itu digambarkan hanya kepada agama, maknanya tak cantiklah kehidupan dunia ni. Sebab apa? Sebab tak ada bangsa. Dan yang keduanya, kalaulah Islam itu Islam saja, tak ada orang cerita pasal bangsa ni semua, Allah takkan lahirkan Nabi Nuh AS punya anak Sam bin Nuh. Ini negro. Ini matanya sepet. Ini mata, betul tak? Bapa manusia kedua adalah Nabi Nuh. Sebab lepas banjir besar, banyak manusia sebelumnya mati. Nabi Nuh.
Dan Nabi Nuh ada anak-anak. Anak dia pergi ke sana. Anak dia pergi ke sana. Anak dia pergi ke sana. Maka itulah bangsa-bangsa yang Allah SWT sendiri rancang. Sendiri atur. Jadi maknanya kalau ada hari ini orang kata, buat apa kita nak sokong bangsa? Buat apa kita nak? You are wrong. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri kata, aku suka bangsa aku. Maknanya kita pun boleh suka bangsa kita. Tak suka ke bangsa kita? Kita orang Melayu. Cuba orang Melayu ni campak dekat bangsa lain. Orang tak pandang kita. Sebab tu hari ni ada orang tanya, kenapa bangsa lain ni dia rajin, dia apa? Dia rajin, lepas tu dia kalau belajar sungguh-sungguh. Sebab apa? Jawapan dia sebab dia tahu dia bukan tempat sini. Kalau dia tempat sini, dia akan jadilah macam mana orang yang dekat bangsa tu. Tengok orang Arab. Kita pergi negara Arab. Ramai pergi negara Arab. Ramai pergi Mekah. Pergi tengok tak kedai-kedai. Kita pun, pandailah orang Arab ni cakap Melayu. Dia bukan orang Arab, Dia Bangladeshi. Dia Pakistani. Dia orang luar. Orang Arab tu, nak tengok betul-betul, orang Arab baru-baru ni ada orang keluarkan video ke TikTok ke apa tu. Dia kata, kilabun malami dekat Arab yang Piramli kata tu. Apa dah kalabun malami, kelab malam dah, naik kelab. Kan tak? Dia ada buat apa ni? Pusat judi terbesar. Pusat judi terbesar. Orang Arab pakainya jubah. Pakainya apa? Igal ni, macam ni. Tiba-tiba ada orang perempuan seorang. Hebat tak hebat? Perempuan pakai jubah hitam, tapi muka dah tak tutup dah. Dia boleh duduk sekali dengan orang Arab main judi. Maknanya apa? Maknanya manusia ni bila dia ada tempat dia sendiri, dia nanti jadi manja. Dia jadi rasa senang. Sebab tu dia tak ni. Cuba tengok orang Melayu kita kat Mesir. Macam mana? Buat kedai. Ni banyak bisnes, banyak projek buat. Tapi kita kat sini. Hari ni telah dibuat kajian 40% orang Malaysia SPM gagal. 40%. Banyak ke sikit ni? Orang pelajar tahfiz hilang. Tak, saya tak cerita tu. Guru-guru tahfiz banyak berhenti. Sebab apa? Grab food. Bawa Grab. Jadi makna kalau guru hilang, anak murid macam mana? Anak murid tak ada guru. Last kali murid pun hilang juga. Institusi ini semua. Jadi sebab tu al-akhlaq Nabi SAW yang saya sebut tadi, dia ada berzaman-zaman dan dia tak boleh berhenti di zaman ini saja sampai hari kiamat. Dan yang dibawa oleh Nabi SAW pada umatnya, apa? Adakah Nabi bawa Islam dulu? Kalau Nabi bawa Islam dulu, Allah takkan utuskan Nabi umur 40 tahun. Umur 40 tahun baru jadi Nabi. Habis sebelum-sebelum tu apa? Sebelum-sebelum tu akhlak. Nabi tunjukkan akhlak. Muka yang manis Nabi SAW. Orang yang sabar Nabi SAW. Orang yang menepati janji Nabi Muhammad SAW. Orang yang memberikan hak orang lain Nabi SAW. Semuanya Nabi SAW. Di zaman hidup Nabi SAW. Jadi maknanya siapa Nabi SAW? Akhlak. Sebab itu, okey, isteri Nabi SAW, bila ditanya, wahai Aisyah, siapa itu Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah SAW? Apa Sayyidina Aisyah kata? Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah SAW itu seperti lelaki di zaman ini. Maknanya, samalah lelaki. Kahwin, maknanya berkeluarga. Tapi, apabila sampai waktu azan, mana azan berkumandang, seakan-akan kami tak pernah kenal dia dan dia tak pernah kenal kami. Maknanya Nabi nak tunjukkan, yang tadi tu akhlak. Oh tak, satu lagi. Sebenarnya sebelum tu ada disebutkan, lelaki seperti zaman kami,
menjahit pakaian. Weh, orang lelaki jahit pakaian. Nak tanya tak dalam ni berapa ramai boleh jahit pakaian? Tapi nak ceritakan ni Arab pada zaman Nabi SAW. Lelaki pada zaman itu boleh menjahit pakaian, boleh menampal pakaian yang koyak, tampal. Dan baju Nabi ada tampalan. Baju Nabi ada tampalan, tapi janganlah pandang tampalan. Tapi kan siapa tengok filem Alibaba punya lapuk? Alibaba punya lapuk baju dia tampal-tampal. Tapi cantik pula tampal tu. Tengok Alibaba punya lapuk. Yang ala Kasim Baba tu. Kasim Baba dengan Alibaba. Dia kata apa? Dia kata unta padang pasir pun tak pemalas macam kau ni lah. Unta padang pasir. Pandai pula P. Ramlee punya cerita. Dia buat cerita Arab macam Arab. Padahal dekat sini je. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, pertama nak tunjukkan kaum, bangsa. Kedua nak tunjukkan keluarga. Keluarga. Betul tak orang perempuan? Kalau nak kahwin, pilih apa? Ada 4. Ada 4. Dia mula-mula kena tengok comel. Comel dulu cantik. Takkan tiba-tiba nak kahwin dengan orang yang hodoh. Minta maaf cakap lah. Bukan hodoh tu maknanya tak cantik. Sebab hodoh ni dia istilah. Tapi mungkin orang tu pandang comel, orang lain pandang tak comel. Tak boleh. Tak boleh ukur macam tu. Tak boleh ukur. Kenapa dia kahwin dengan orang tu? Tengok tu, bini dia ketot. Tengok suami dia, Allah, tingginya, tinggi lampai. Tak. Pada dia, bini dia itulah yang paling cantik. Tak boleh. Tak boleh ukur begitu. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Andai kata anda melihat kata macam mana? Anda melihat kekurangan pada bini anda dan anda melihat kecantikan pada bini lain, pada orang lain, kan? Pada orang lain, ingatlah bahawasanya kekurangan yang anda lihat pada dia, ada orang lihat pada dia pun ada kurang. Maknanya tak semua orang pandang semua sama. Semua orang akan pandang ikut lain. Sebab tu memandang kepada setiap ciptaan Allah, pandang pada pandangan Allah, bukan pada pandangan kita. Kita pandang memanglah buruk, ini, tapi di sisi Allah indah. Di sisi Allah cantik. Sebab tu dalam bab yang sirah Nabi juga, iaitu keluarga. Keluarga memainkan peranan penting. Sebab itu bila nak kahwin, pertama lihat comel. Kemudian lihat bangsa. Bangsa tadi? Lihat bangsa. Ketiga lihat harta. Bangsa ni tadi, dia bukan bangsa saja tau. Cerdik, pintar, bijak. Orang Melayu bijak. Orang Melayu bijak. Kalau tak masakan putera la ilallah, lupa pula nama dia. Bukan Henry Geni. Siapa nama dia? Yang bawa Panglima Awang tu. Yang bawa Panglima Awang pusing seluruh dunia. Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan bawa seorang orang laut bersama dengan dia untuk pusing seluruh dunia. Ferdinand Magellan telah bawa seorang namanya Panglima Awang. Tengok orang putih buat filem kartun tu. Itu tu dia nak gambarkan. Saya lupa nama filem kartun tu apa? Monogua, apa nama? Mogua apa tu? Itu tu orang Asia. Orang Asia tu, Ferdinand Magellan, dia pusing dunia tapi dia tak habis. Dia dibunuh dekat Philippines. Dia dibunuh. Tapi yang pusing terus ialah orang Melayu. Orang Melayu, bangsa, banggalah menjadi Melayu. Melayu ni banyak dia punya rahsia. Tapi tak naklah cerita Melayu saja. Tapi nak ceritakan bahawasanya orang Melayu ni Allah SWT dah berikan dia kelebihan.
Banyak kelebihan. Sebab tu orang Melayu dia ada tapak 8. Dia ada tapak 8. Tak tengok buka kerajaan Sriwijaya ataupun kerajaan Sriwijaya. Itu kerajaan tu, itulah yang melahirkan kita punya sultan yang sebelumnya, dia nama dia Parameswara. Itu daripada kerajaan Sriwijaya. Itu Parameswara tu, kalau kita tengok macam mana dia tu jadi raja. Dia duduk dekat kawasan dipanggil ladang, bukan ladang. Dia Pokok Melaka tu. Pokok Melaka tu dia sebenarnya duduk dekat, dia panggil macam apa dia panggil? Padang emas. Padang emas. Sebab apa? Itu padi. Kita kalau tengok padi kan, tengok dia kuning-kuning tu macam emas. Ini semua itu orang Melayu punya tempat. Tengok orang Melayu punya tempat. Alhamdulillah. Cuaca dia bagus. Mana ada gempa bumi? Tak ada. Kita tak ada ribut taufan. Maknanya dululah, tapi sekarang ni dah sampai dah. Itu Kuala Lumpur pun boleh banjir. Jadi kita tengok kat sini, pertama sekali itu yang dibawa oleh Nabi SAW, akhlak, dan kemudian bangsa tu dicerdik, bangsa tu dipandai, dan kemudian tu satu lagi, bangsa Melayu. Kalau kita tengok sanad ulama Arab, ada sanad ulama Melayu. Siapa dia? Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Kita sebut Al-Fadani. Kita tak tahu Fadani itu Padang lah. Padang Indonesia. Itu ulama Melayu kita. Ada sanadnya daripada ulama-ulama hari ni. Dia ada sanad dia ulama Melayu, iaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Baik. Jadi banggalah kita dengan bangsa Melayu. Sayanglah kita dengan bangsa Melayu ni. Jagalah kita dengan bangsa Melayu. Tapi jangan sebut dengan Melayu. Tapi akhirnya layu maknanya kena jagalah. Kena pelihara mereka ni semua, khususnya anak bangsa kita. Baik. Diriwayatkan daripada Al-Abbas. Ni Al-Abbas siapa ni? Sepupu Nabi. Bapa saudara Nabi. Dia Abdullah bin Abbas. Itu sepupu Nabi. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa Al-Abbas ini radhiyallahu taala anhu? Sebab Al-Abbas ini adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bila dia dah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia puji Nabi. Dia pernah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia puji, Nabi suka dengar dia puji. Bapa saudara puji. Lalu Nabi doakan, semoga Allah tidak cabut gigi kamu ketika mana kamu usia tua. Sebab tu pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, gigi dia kekal sampai meninggal. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakah. Semoga Allah SWT kekalkan gigi kamu sampai kamu kembali. Maknanya dah tua pun giginya masih kuat. Itu doa Nabi SAW, sebab puji Nabi SAW. Sesungguhnya Allah SWT mencipta makhluk ini, lalu dia menciptakan aku daripada sebaik-baik makhluk, daripada sebaik-baik kelompok mereka, manusia. Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan, di antara dua kumpulan, Arab dan bukan Arab. Okey, hadis ni panjang. Saya bagi kesimpulan je. Keturunan Nabi mulia. Keturunan Nabi mulia. Keturunan Nabi tak terputus sampai hari kiamat. Pegang tu. Keturunan Nabi mulia, keturunan Nabi tak terputus sampai hari kiamat. Bila sebut keturunan Nabi tak terputus sampai hari kiamat, maknanya zaman sekarang ada tak keturunan Nabi? Ada. Kalau ada orang kata keturunan Nabi tak ada, maknanya dia telah menafikan ayat Al-Quran. Hati-hati menafikan ayat Al-Quran hukumnya apa? Jatuhlah. Jatuh syahadah dia. Sebab dia telah menafikan ayat Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu surah Al-Kautsar. Surah yang paling pendek. Surah tu cerita pasal apa? Cerita pasal orang kafir dulu, 7 orang. Orang Quraisy. Dia gelakkan Nabi. Bila Nabi SAW telah meninggal dunia, anak ketiga Nabi putera.
Nabi ada 3 orang putera. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ni 3 anak Nabi, putera. 3 ni meninggal belum Nabi jadi Nabi. Dan masa Nabi SAW, oh tak, yang satu lagi tu, Nabi SAW sudah menjadi Nabi, tapi ayat dia adalah ayat yang awal, inna a'tainakal kautsar. Ketika mana Rasulullah SAW mendapat wahyu tersebut, orang Quraisy gelakkan Nabi. Dia gelakkan Nabi si mandul. Sebab 3 orang putera Nabi dah meninggal dunia, anak lelaki dah meninggal dunia, bagi orang Arab mandul. Sebab dia dah tak boleh datangkan zuriat bin dia. Betul tak? Kalau kita anak perempuan ramai 12 orang, memanglah bin kita, betul? Binti lah, binti kita kan. Tapi bila dia kahwin nanti, cucu kita bin kita ke bin bapa perempuan? Bapa perempuan, maknanya kita terputus. Itu namanya abtar. Itu maknanya terputus. Tapi Nabi SAW, Allah kata, ya Muhammad, keturunanmu tidak terputus walaupun datang daripada anak perempuanmu, iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wal Batul. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Oleh kerana keturunan baginda SAW adalah mulia di kalangan Quraisy, kita sampai berapa? 1:45. Habis ya? Ke sikit lagi. Oleh kerana keturunan baginda SAW adalah mulia di kalangan Quraisy, kita tidak temui isu keturunan menjadi bahan celaan mereka terhadap Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, masa Nabi SAW hidup, Abdul Muttalib mulia. Abdul Muttalib ni kira pembesar lah. Bahkan bukan pembesar yang kecil-kecil. Pembesar yang sentiasa dirujuk dan disegani. Itu Abdul Muttalib, atuk Nabi. Bapa saudara Nabi Abu Talib, dia ni adalah orang yang apa dipanggil, macam penyambut kepada tetamu. Penyambut tetamu, maksudnya bila orang datang, orang cari Abu Talib. Sebab keluarga Nabi SAW ni, dia adalah penyambut tetamu. Orang kalau penyambut tetamu, orang suka tak? Suka tak? Maknanya mulia tak? Mulia. Sebab tu keluarga Nabi SAW ni adalah keluarga yang mulia. Baik. Bapa Nabi. Siapa bapa Nabi? Boleh tengok. Tanya Syekh Googly. Kan? Dia tanya, siapa bapa Nabi? Bapa Nabi, di antara kemahiran bapa Nabi SAW, iaitu pemanah, pemburu. Sebab tu bapa saudara Nabi, siapa dia? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Dia pemburu. Dia kalau selalu bawa hasil buruan, nanti dibawa kepada Nabi. Nanti dia kata, ya Rasulullah, barang binatang buru ada di rumah kamu. Boleh datang, makanlah. Maknanya hebatnya berburu. Yang kedua, keluarga Nabi SAW ni businessman, pakar perniagaan. Sebab tu jangan cakap Nabi SAW ni, minta maaf cakap cemeh, maknanya alah, Nabi ni bukannya orang, Nabi ni biasa saja. Tak, Nabi hebat. Sebab tu Nabi SAW dipilih oleh Sayyidatina Khadijah untuk jaga harta Nabi. Takkanlah ambil orang biasa-biasa, mestilah ambil orang yang hebat. Maknanya keluarga Nabi sudah diakui oleh orang Quraisy adalah keluarga yang hebat. Tak percaya tuan-tuan, tuan perempuan, tak percaya? Banyaknya keluarga Syed ni, Syed Sharifah kat Malaysia ni, kalau dia datang dulu daripada Arab, dia datang sini, dia adalah businessman. Dia orang peniaga. Dan yang kedua, dia juga ada kaitan dengan kerajaan ni. Maknanya nak bina kerajaan Malaysia ni, kerajaan Tanah Melayu ni, mesti ada Syed, mesti ada Sharifah. Lepas tu kalau kita tengok pahlawan-pahlawan ke apa semua, mesti ada di kalangannya orang tu Syed. Tahu orang tu Syed tu maknanya keturunan apa? Keturunan Nabi.
Memang keturunan Nabi ada. Siapa nak kebantah kat saya? Kata macam mana anda nak bantah sedangkan keturunan Nabi itu memang diakui oleh ulama. Pertama, ulama akui keturunan Nabi tak terputus sampai hari kiamat. Makna kalau keturunan Nabi tak terputus sampai hari kiamat, tak mustahil ke keturunan Nabi sampai kat Malaysia? Maknanya mesti ada keturunan Nabi SAW. Cuma soalan, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dihina orang lain. Maknanya ada keturunan Nabi SAW. Baginda membesar sebagai anak yatim. Ini bab lain lah. Ini bab yang akan datang. Baginda membesar sebagai anak yatim. Bapa baginda Abdullah telah meninggal dunia ketika ibu baginda baru mengandungkan baginda 2 bulan. Baginda berusia 6 tahun. Ibu baginda Aminah pula meninggal dunia. Oleh itu semasa kecil baginda SAW telah merasai pahit maung, tidak mendapat belayan kasih sayang ibu bapa. Selepas itu baginda telah dipelihara oleh datuk baginda Abdul Muttalib. Ketika berumur 8 tahun datuk baginda pula meninggal dunia. Dengan itu baginda selanjutnya dipelihara oleh bapa saudara baginda Abu Talib sehingga baginda besar dan dewasa. Keyatiman baginda ini telah disebut oleh Al-Quranul Karim dengan firman Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu dia memberikan perlindungan. Surah Ad-Duha ayat 6. Siapa yang ada kitab boleh tandakan untuk saya juga. Ni nombor 2 lah, maknanya Rasulullah SAW yatim piatu. Baik, ada satu program yang saya jalankan, yang saya anjurkan pada 29 hari bulan 1 ni dekat Masjid Baitul Aman. Dulu nama dia Baitul Aman, sekarang ni nama dia Masjid Ibnu Mas'ud, dekat Jalan Damai. Dekat Jalan Damai, berdepan dengan Ampang Girls School, Ampang Boys School. Itu depan tu ada masjid, nama dia Ibnu Mas'ud. 29 bulan 1 ni saya ada buat majlis Quran, khatam Al-Quran, majlis Quran dan khatam Al-Quran perdana Az-Zikrul Hakim. Lepas maghrib saya jemput semua, kalau boleh datang untuk hadir sama. Dia sebenarnya ini amalan ulama-ulama Yaman. Cara dia baca Al-Quran, saya panggil baca Al-Quran cepat lah. Maknanya khatam Al-Quran sekali. Macam contohnya, saya bagi satu juzuk, semua baca Al-Quran. Lepas tu kita buat khatam sekali. Tujuan dia bukanlah tujuan maknanya nak baca Al-Quran 30 juzuk tu. Sebab bukan 30 juzuk. Kita nak ambil berkat. Hari yang mana dikatakan oleh ulama, malaikat paling banyak turun setelah daripada malam Lailatul Qadar adalah majlis khatam Al-Quran. Jadi khatam Al-Quran tu malaikat paling banyak turun. Kita nak minta rahmat Allah Subhanahu Taala. Jadi saya menjemput semua yang hadir. InsyaAllah saya akan sebutkan dalam program rancangan Assalamualaikum pada 25 hari bulan 1 ni. Hari apa? 25 bulan 1. Assalamualaikum. Saya akan terangkan tentang program ni. Dan juga insyaAllah saya akan terangkan juga Darul Muhibbin, Mahat Tafi Darul Muhibbin, yang saya kongsikan tabung tu. Tapi siapa yang nak tengok sekolah saya ni, ada flyers, bolehlah edarkan flyer saya ni. Ni cuma kat belakang tu dia ada kafe. Saya ada buat kafe, tapi buat masa ni kafe tu saya tangguhkan dulu. Saya buat secara catering saja. Siapa yang nak rasa makanan catering, bolehlah telefon pakai nombor tu. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi As-Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang lemah, yang hina di depan-Mu, Ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kuasaan-Mu, jua petunjuk-Mu, Ya Allah. Engkau yang mengizinkan kami duduk dalam majlis ilmu pada hari ini, pada waktu ini, walaupun kami dalam keadaan bekerja. Kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, Kau rahmati, Kau berkatilah hidup kami, Ya Allah. Kau berikanlah keberkatan dalam rezeki kami, Ya Allah, dalam gaji-gaji kami, Ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah keberkatan, Kau tunjukkanlah keberkatan dan rahmat itu pada anak-anak, cucu cicit kami, pasangan kami, kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.